Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, saya mendengar ini milik Allah sekalian. Kita menyambung pada kuliah kali ini muka ayat ke-38 surah At-Taubah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-38 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Wahai orang-orang beriman, apakah yang menjadikan kamu apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah pada jalan Allah, kamu berat ke bumi? Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ayat ini, saudara yang dirahmati dan dikasihi sekalian, menjadi satu dorongan kepada kaum muslimin untuk tampil berjuang di jalan Allah. Ayat ini dikemukakan dalam bentuk teguran kerana sebahagian daripada para sahabat merasa malas ataupun menangguhkan ajakan untuk berjihad yang telah Nabi SAW suarakan, serukan. Jadi sebenarnya di sini berkaitan dengan perjalanan ke Tabuk. Kerana perkara ini disebut oleh para ulama tafsir, sebagai contohnya Ibn Atiyah, Ibn Jarir Tabari, Ibn Kathir dan Tahir Ibn Hashur mengatakan bahawa tidak ada perbezaan pendapat ulama berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat ini ataupun asbab nuzul ayat ini, selain daripada ia adalah merupakan teguran kepada sesiapa yang enggan turut dalam perang Tabuk. Maknanya tak ada perselisihan yang berlaku di situ. Jadi ayat ini berhubungan dengan firman sebelum, firman Allah SWT sebelum ini yang memerintahkan memerangi kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka memerangi kaum muslimin keseluruhannya. Dan perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman yang telah kita bincangkan dalam ayat 26 yang lalu, sama dengan kecaman kepada mereka yang mengumpulkan harta dan tidak menafkahkannya dalam ayat yang ke-34 yang lalu itu kita bincangkan. Begitulah kalau kita perhatikan ayat Allah SWT ni, dia ada satu keserasian daripada awal sampai akhir, dia berkaitan satu sama lain. Al-Biqai pula dalam kitabnya Nazmul Durar fi Tanasubil Ayat wa Suar mengatakan bahawa ayat ini mempunyai hubungan yang rapat dengan ayat yang lalu, yang mana Allah SWT telah memerintahkan berjihad dan menolak semua bentuk dalih yang dapat menghalang ataupun memberi sebab, bagi alasan untuk tidak melaksanakan. Dan menjelaskan pula bahawa keutamaan jihad, saudara ini mulia Allah sekalian, jangan sampai seseorang mukmin itu dikaitkan dengan buatan orang Arab yang suka menangguh-nangguhkan bulan. Orang Arab itu menangguh-nangguhkan bulan kerana kepentingan dia untuk merampas satu orang, supaya mendeklarkan bulan itu bukannya bulan haram, supaya mereka boleh berperang, dan mengundurkannya kalau takut mereka diserang. Kalau bulan itu belum lagi bulan haram, oh ini belum bulan haram, takut mereka ni dirampas harta dan sebagainya. Semuanya untuk kepentingan pribadi. Maka orang-orang Islam yang tidak turut serta dalam perang Tabuk seolah-olah diingatkan, jangan kamu jadi macam golongan musyrikun itu. Ini kata Al-Biqai membuat perkaitan antara ayat yang sedang kita bincangkan ni, ayat 38 dengan ayat 36-37 yang lalu. Saudara ini mulia Allah sekalian, ayat ini merupakan satu kecaman kepada kaum muslimin
teguran kerana enggan mengikuti Rasulullah SAW pergi berjuang di medan Tabuk yang berlaku pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Jadi Allah mengingatkan terhadap nikmat keimanan mereka. Sandang pada penutup ayat ini menegaskan bahawa dia tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Allahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak beri petunjuk kepada orang kafir. Jangan kamu jadi seperti orang kafir itu. Jadi kemudian datang ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Wahai orang beriman, adakah kamu nak jadi seperti orang-orang yang tidak beriman, yang tidak diberi hidayah oleh Allah kepada mereka? Jadi ini merupakan satu perbicaraan yang tegas dan jelas kepada kamu, sehingga tiada lagi alasan bagi kamu untuk berkata bahawa kami tidak mengetahui, kami tidak mendengar, kami tak dapat makluman. Sebaliknya, berangkatlah dengan penuh semangat, sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, untuk berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggikan nama dan agamanya. Walaupun kamu rasa benda itu berat untuk dilaksanakan, walaupun kamu cenderung untuk tinggal tetap di tempat kamu di Madinah ini yang penuh dengan kenikmatannya, ada isteri, ada anak-anak, ada pokok buah-buahan, ada pokok kurma, ada tanggungjawab perniagaan dan sebagainya, kerana tiada alasan yang lebih logik daripada keinginan untuk menikmati kenikmatan hidup. Orang yang tak nak pergi perang ni, dia merasa nikmat hidup. Jadi ini panggil hubbud dunia wa karahiyatul maut, takut kepada mati dan cintakan dunia. Perkataan itsaqaltum ini, kalau kita belajar bahasa Arab, datang perkataan thaqula. Maknanya menjadi berat. Jadi asal kata itsaqaltum ini daripada perkataan tafaqaltum. Kemudian huruf ta pada awal kalimah ini diidghamkan, digabungkan, dimasukkan huruf ta. Kerana tempat keluar kedua huruf ini berdekatan, ditambahkan huruf alif agar dapat diucapkan, menjadilah dia seperti bunyi di sudut psikolinguistiknya, bunyi itsaqaltum. Kerana kalau sebut tasaqaltum ni mengandungi satu yang thiqal, berat. Jadi satu benda itu secara yang boleh katakan ini berarti satu yang sebenarnya tidak berat, hanya mereka yang enggan pergi berjihad sahaja merasakan ia berat. Maka Allah guna perkataan itsaqaltum, perkataan thaqil, berat. Al-thaqil alaihim, ini satu benda yang berat kata seorang yang banyak kepentingan. Untuk memenuhi suruhan jihad ni sendiri ni boleh katakan dia satu benda yang amat berat dipikul. Jadi mengakibatkan lambatnya pergerakan ataupun kita tak boleh nak proceed perjalanan dengan cepat. Jadi itu sebab Allah ada setengah ulama yang menterjemahkan kataan itsaqaltum ni maknanya berlambat-lambat, slow je jalan, menangguh-nangguh dahulu. Kerana saudara yang mulia kat sekalian, lambat pergi ni bukan kerana beratnya beban, tetapi kerana tidak mampu untuk memikul sesuatu kerja itu, merasakan dia satu beban, alasan untuk tidak berserta dalam rombongan jihad ini. Saudara yang mulia kat sekalian, perubahan bentuk yang dikemukakan dalam konteks kata nama atau kata kerja itsaqaltum ini, masuk satu huruf diidghamkan kepada yang berikutnya, dipahami oleh Al-Biqai, seorang mufassir dalam tafsirnya Nazmud Durar, bahawa ia menunjukkan kepada keinginan yang tersembunyi dalam fikiran mereka yang menyebabkan mereka enggan, seperti alasan bahawa rumah mereka, isteri mereka perlu dijaga, harta benda mereka perlu dikelola. Nah, ini dia satu yang telah pun timbul dalam diri setengah golongan munafiqun dan setengah sahabat yang kita akan lihat teguran Allah SWT lebih tegas dalam ayat-ayat berikut kepada mereka. Dan inilah nanti dikasih orang sekalian. Kalau kita menyemak kembali peperangan dalam konteks Islam, peperangan Tabuk yang dirujuk dalam ayat-ayat ini, ia merupakan satu pertempuran yang cukup menguji umat Islam sebenarnya. Telah banyak berlaku peperangan dalam Islam, mujahidin Islam bilangan mereka jauh lebih kecil daripada kafirun. Contohnya dalam perang Mu'tah. Mu'tah ni sebuah tempat di utara Jordan. Kedudukan orang Islam bilangan mereka lebih kurang 3,000 orang, menghadapi tentera Nasrani yang bilangan mereka 200,000 tentera, yang menyebabkan hampir-hampir kekuatan yang baru Nabi utuskan itu hancur. Hampir-hampir. Setelah itu timbul perang Zatis Salasil yang pernah kita ceritakan sebelum ini, yang dalam perjalanan itu Nabi telah pun berehat, para sahabat pun berehat,
para jaga keletihan mereka tertidur, maka Nabi SAW telah datangi oleh seorang yang mengambil pedang Nabi dan menunjukkan, mengacurkan ke muka Nabi dan berkata, siapakah yang akan menghalang aku dari pembunuhmu, wahai Muhammad? Dan Muhammad menjawab, Allah. Jatuh pedang tersebut. Nabi ambil pedang itu dan tunjuk pula kepada dia, sekarang siapa yang akan halang kamu daripada aku? Jawapannya tadi, siapa? Dia dengan nama Allah jatuh. Beraninya Nabi Muhammad SAW telah kita bincangkan dalam ayat sebelum ini tentang perang Hunain, tentang bukti keberanian Nabi Muhammad SAW. Jadi perjalanan untuk Nabi membawa umat Islam pergi perang dekat Tabuk ini adalah satu perjalanan yang cukup jauh. Ini kita dah bincangkan bahawa bangsa Rom tidak senang dengan timbulnya kekuatan baru di tanah Arab. Satu agama yang mengajar bahawa Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Satu agama yang mengajar bahawa dosa Adam tidaklah diwariskan kepada anak cucunya. Justru tidaklah timbul kisah Al-Masih itu dikirim Allah ke dunia untuk menebus dosa manusia. Satu agama yang menolak segala bentuk ajaran memandang manusia sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Kekuatan yang baru timbul ini memimpin orang-orang Arab Badui yang selama ini menjadi jajahan di bawah perlindungan kerajaan Rom, tiba-tiba menjadi ancaman bagi mereka. Oleh sebab itu, sejak tahun keempat dari hijrah Nabi ke Madinah, timbul tiap-tiap waktu ancaman daripada utara, iaitu daripada Rom. Apabila habis penaklukan kota Mekah, 6 bulan setelah penduduk Taif mengaku tunduk dalam agama Islam, sampailah berita yang dibawa oleh saudagar yang pulang balik di antara Madinah dengan Syam, bahawa tentera Rom telah mengarahkan satu tentera yang besar nak menyerang Madinah. Kabilah-kabilah Arab, Luham dan juga Juzam yang lain telah memeluk agama Nasrani, bergabung bersama-sama dengan tentera Kristian. Mereka telah berkumpul di sebuah negeri yang bernama Sulaka, dan dia akan membentuk satu ancaman kepada Nabi SAW. Sebagai tambahan pula, dalam satu riwayat oleh At-Tabarani bahawa golongan Nasrani Arab mengutus surat kepada Maharaja Rom bahawa Muhammad ni sedang berada dalam keadaan lapar, lemah, pengikutnya baru habis perang di Mekah. Maka sekarang adalah waktu yang baik untuk menghancurkan pengaruh mereka. Jadi bila surat ni terima oleh Maharaja Rom, dia telah mengutuskan seorang pembesarnya bernama Kabas dengan tentera sebanyak 40,000 orang. Nanti dia akan hantar lagi bantuan-bantuan madad di kalangan orang-orang Arab Nasrani yang ada di utara, di negara Syam itu. Apabila mendengar berita ini dan disesuaikan dengan kebenarannya oleh Nabi SAW, Nabi telah pun melakukan usul periksa dan mendapati memang benar khabar angin yang sampai itu. Maka Nabi SAW telah pun mengutuskan tentera untuk menghalang mereka di tengah jalan. Perangan Tabuk ni saudara, satu yang amat menguji iman, kerana waktu itu waktu yang amat sukar. Bayangkan pada bulan Rajab tahun ke-9 itu bertepatan dengan pertengahan musim panas, iaitu bulan Oktober. Di pertengahan bulan musim panas ini berlaku pula biasanya harvest untuk hasad pokok-pokok korma. Musim panas ini buah korma sudah memasak ranum untuk dipetik, dijual. Sedang kalau perangan ini tunggu saja di Madinah sebelum untuk musuh datang menyerbu di sana, tentulah lebih baik. Tapi Rasulullah SAW sengaja dengan perintah Allah telah minta supaya semua orang Islam kena keluar dari Madinah. Kebiasaannya, kalau nak pergi berperang, Nabi tidak akan bercakap ke mana tujuan peperangan itu akan berlaku. Nabi sembunyikan saja. Mujahidin disuruh untuk taat dan ikut. Para sahabat ni disuruh ikut. Jangan bertanya ke mana nak pergi, ikut saja. Di tengah jalan nanti, selepas munafikun pusing balik, barulah Nabi akan beritahu di mana tempat yang kita nak tuju sebenarnya. Tapi pada kali ini Rasulullah telah pun menyeru, memberitahu terang-terang. Perjalanan tu sangat jauh saudara ke Tabuk. Kalau saudara ada peluang, saudara ikuti dalam majalah Solusi. Melalui majalah Solusi ni, saudara yang boleh kawan sekalian, dibentang oleh penulis tentang sirah tentang peperangan Rasulullah SAW. Strategi Nabi SAW dalam peperangan harus kita faham. Dalam apa jua kegiatan kita menjalankan organisasi, kita harus kaji strategi Nabi Muhammad SAW. Juga dalam kolom Murabbi di situ kita akan lihat bagaimana hebatnya para sahabat saleh dalam kegiatan kehidupan mereka, baik sebagai penulis, baik sebagai mujahidun, baik seorang pentadbir. Jadi ini semua harus kita fahami. Dalam majalah Solusi diterangkan perkara ini. Biasanya dalam perjalanan barulah Nabi akan beritahu ke mana tujuan. Tetapi dalam perang Tabuk pada kali ini, nampaknya Nabi secara terang-terangan memaklumkan
bahawa perjalanan kita ke Tabuk, jarak antara Tabuk dengan Madinah ni saudara adalah 14 marhalah, 14 perhentian. Jarak di antara Tabuk dengan Syam pula ada 11 perhentian. Dalam hitungan kilometer ni lebih kurang, kalau kita lihat Madinah dengan Tabuk adalah sekitar 692 km. Jauh tak saya? 692 km. Dan jarak Tabuk pula dengan Syam iaitu 610 km. Jadi total jarak di antara Madinah dengan Damaskus ini 1302 km. Jadi Tabuk lah yang terletak tengah-tengah di antara Madinah dengan Dimashq. Saya ini Allah sekalian, nanti kita akan mulai lanjut. Kalau saya ada peluang, saya baca kitab buku novel yang bertajuk Runa-Runa Cinta Damaskus. Runa-Runa Cinta Damaskus ni memberitahu kepada kita tentang perkembangan umat Islam di Damaskus, walaupun dalam genre novel, tapi yang membantu untuk kita memahami bumi yang didoakan keberkatan Nabi SAW dalam banyak hadis. InsyaAllah kita akan jelaskan pada kuliah akan datang pertemuan yang berlaku di antara umat Islam dengan Kristian, apakah berlaku di Tabuk. InsyaAllah kali ini akan kita bincangkan dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.